Kita sebut tema yang selalu dijadikan bahan persendaan setengah pihak ni kepada saudara Rafizi sendiri. Apa jawapan saudara kepada perkara-perkara ini? Betulkah ini keadaan yang berlaku ataupun sebenarnya ada lain perkara? Tadi saudara sebut R.E.M. Song. Kerja dilakukan di belakang tabir. Tapi belakang tabir ni selalu tak nampak lah. Jadi akhirnya persepsi itu dimainkan dan seterusnya orang memang kata sekarang dah datang balik. Jadi apa yang menyebabkan suasana itu tak boleh berulang kembali? Ialah apa nama ni, saya selalunya tak ambil pot sebenarnya. Orang kata merajuk ke, masuk gua ke, kalau nak ikutnya banyak yang orang dah kata macam-macam daripada 10-15 tahun yang lepas kan. Cuma bagi saya yang ialah dalam parti selalunya yang menimbulkan soal ini ialah orang yang mungkin kurang selesa kalau saya kembali. Yang itu saya faham lah, kerana saya ada pemikiran yang jelas. Saya juga ada gaya buat kerja yang berlainan ya. Jadi saya tak suka orang sembang tapi kerja itu tak jalan contohnya kan. Jadi ada pihak yang sudah tentu tak selesa. Sama macam kita di tempat kerja, orang yang berlainan kurang serasi dengan orang yang mungkin kurang pembawaannya agak kekurangan kan. Cuma pandangan saya rasa rekod saya itu boleh menjawab sendirilah. Sebab tu saya tidak terlalu terikut-ikut bila orang serang ataupun orang ungkit. Sebab bagi saya rakyat di luar itu lebih pintar, anggota parti lebih pintar. Sebab rekod saya daripada awal, daripada kali pertama saya jumpa Izzah semasa saya di London ialah untuk membantu membebaskan Datuk Seri Anwar. Dan saya ada kerja yang baik di London, dan saya tidak perlu untuk lepas habis kerja balik tolong buat website, kemudian tolong telefon kedutaan dan sebagainya, kerana niatnya nak membantu. Tapi itu bezanya, kerana saya tak pernah melihat diri saya sebagai career politician. Saya tidak berminat untuk jadi career politician. Jadi selepas Datuk Seri Anwar dibebaskan tahun 2004, memang saya beritahu, dan Izzah pun ingat, Kak Wan pun ingat, saya tak berminat, saya nak balik kerja lah. Jadi saya teruskan kerja. Orang lain yang nak dapat jawatan, yang nak bertanding, biarkan mereka. Sama juga lepas 2008, apabila Pakatan Rakyat ketika itu menang 5 negeri, sama Datuk Seri Anwar telefon balik, jumpa balik berkali-kali dan minta saya tinggalkan kerjaya korporat saya untuk membantu parti kan. Dan janji Datuk Seri Anwar dengan saya, dan saya terima janji itu, ialah 2 tahun saja, supaya lepas itu saya boleh kembali semula menjalani hidup seperti orang biasa kan. Dan saya kembali ke parti dalam tahun 2009 itu dalam keadaan parti diserang bertalu-talu daripada si lompatan ahli lompat yang pertama tu berlaku tahun 2009 kan. Pada ketika itu kemudian ada serangan fitnah terbaru terhadap Datuk Seri Anwar, dan saya terus berada di situ dalam keadaan ramai orang pun tak ada, ramai orang yang beria-ia sekarang ni tak pernah ada pada ketika itu. Semasa Datuk Seri Anwar diserang soal isu fitnah kedua, konspirasi kedua, saya yang tulis buku. Satu-satunya buku yang ditulis di negara ini mengenai menjawab fitnah terhadap Datuk Seri Anwar yang kedua itu ditulis oleh saya. Sebab tu bagi saya benda ni tak perlu dijawab sangat, hanya mainan 2-3 kelompok sahaja di dalam parti kan. Cuma yang mungkin orang tidak faham ialah tindakan saya untuk berundur diri selepas menang. Saya sertai keadilan umum muda dulu, bukan soal nak jadi menteri, nak jawatan dan sebagainya. Saya ada kerjaya yang baik. Pilihan saya lebih baik sebenarnya kalau saya tidak berada di dalam politik kan. Cuma saya memang betul-betul tak suka kalau rakyat diperbodohkan. Sebab saya tak boleh rasa diperbodohkan. Bayangkan kita ada menteri kerajaan yang membodohkan kita kan. Jadi daripada muda lagi saya mahukan satu keadaan yang mana rakyat boleh buat pilihan. Dia sama macam kita lah. You nak Coke, you boleh ambil Coke. You nak Pepsi, boleh ambil Pepsi. Kalau semua orang kena minum Coke, matilah kan. Jadi kita nak keadaan yang mana ada
timbang tara, ada check and balance, supaya kalau parti ni tak elok boleh ganti dengan parti yang lain kan. Itu yang saya bercita-cita daripada muda, supaya ada satu gabungan alternatif kepada Barisan Nasional supaya rakyat boleh buat pilihan. Dan itu sebenarnya matlamat politik saya, bukannya soal menteri ke dan sebagainya kan. Jadi apabila Pakatan Harapan dah menang, saya pun memang, saya rasa adil lah kepada saya kalau saya kata semua orang dah jadi menteri, semua orang dah ada kedudukan, kamu dah menang, kamu dah ada agenda yang baik, sepatutnya bolehlah saya ambil masa sedikit untuk bersama-sama dengan keluarga, dengan kaki tangan saya di sini yang berkempen lama dengan saya kan. Jadi atas keputusan itu, dan saya juga ada suarakan beberapa pendirian saya mengenai beberapa keadaan. Rakyat juga tahu, saya daripada awal lagi menyatakan bahawa Pakatan Harapan tidak boleh lari daripada agenda rakyat. Apabila dalam bulan-bulan pertama Pakatan Harapan itu sudah nampak bahawa tumpuan lebih kepada agihan kuasa dan imbangan kuasa, siapa parti yang lebih kuat dan sebagainya, saya dah sebut daripada awal itu akan menjahanamkan kita. Tapi ialah pada masa ketika itu ada orang dengar, ada orang tak dengar. Saya dah jalankan tanggungjawab saya. Kalau saya terus berada di dalam parti dan terus menyuarakan pandangan, saya pun dilihat sebagai seorang yang suka buat kacau. Jadi dan bagi saya, kalau kita ada sesuatu peranan, kita mesti menjalankan peranan itu sehingga dia ada kesan. Dia mesti ada berbekas, orang kata, mesti ada impact. Kalau setakat duduk saja memanaskan kerusi tetapi tak ada membawa hasil ke orang, itu buang masa. Jadi atas dasar itu bagi saya dah jalankan tanggungjawab saya dalam parti, pemilihan parti. Saya dah nyatakan pendirian bahawa Saudara Azmin dengan kawan-kawan dia dahulu berbahaya. Saya dah nyatakan bahawa landasan pakatan mestilah rakyat. Saya juga nyatakan beberapa perkara lain. Jadi semua tanggungjawab itu telah dibuat dan selesai. Jadi dan saya juga menulis surat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim 2019 menyatakan saya tidak berminat untuk apa-apa jawatan pun kalaupun beliau menjadi Perdana Menteri, sebab saya tak nak berniat. Jadi dalam keadaan itu, dan dah ada ramai orang dan perlu diberikan ruang kepada mereka, saya beri ruang kepada mereka, dan sebaiknya betul lah saya balik dan saya jadi rakyat biasa kan. Cuma keadaannya saya ialah berdoa sebagai anggota biasa, rakyat biasa, sepatutnya keadaan itu menjadi lebih baik. Cuma itu tidak berlaku lah lepas 2-3 tahun kemudian kan. Jadi soal merajuk ni tak timbul kerana rekod saya sebenarnya jauhlah lebih baik kalau nak dibandingkan dengan kawan-kawan yang selalu mengungkit merajuk dan sebagainya. Ia digunakan sebagai satu bahan kempen. Saya ingat kerana sebab tak ada benda lain yang nak digunakan sebagai bahan kempen. Jadi sebab itu saya tak nak sangat menjawab bab itu. Sebab itu saya tak jawab, kerana bagi saya masalah utama kita ni bukan soal titik bengit dalam parti ni. Masalahnya ialah kita sudah hilang sokongan rakyat dan kita mungkin kalah banyak kursi dan kita mungkin jadi gabungan yang nombor 3 yang rakyat tak pandang sekarang. Jadi kempen kami, kandungan kami, saya lebih berminat untuk tumpu kepada bagaimana untuk kita mendekati rakyat balik. Dan saya harap semua yang bertanding dalam pemilihan keadilan pada kali ini cuba tumpukan yang itu. Tunjukkan bagaimana kamu boleh membawa nilai tambah supaya kita boleh meningkatkan sokongan rakyat kepada keadilan. Sebab kalau menang pemilihan pun parti guyup buat apa?